Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu tetaplah ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan serta membalasnya. Surah Jumaah ayat yang ke-8. Suraqallahul Azim. Pada jemaah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, marilah sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah. Pada malam ini kita berada di malam yang indah, penghujung bulan Rabiul Awal. Kita masih lagi diberikan kesempatan masa oleh Allah untuk dapat sama kita berkumpul dalam majlis ilmu. InsyaAllah pada malam ni kita sambung kitab Mutiara Nabawi, mutiara yang ke-44, tentang apa yang tinggal dan dibawa ketika kematian. Para jemaah sekalian, ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi dalam surah yang ke-62, ayat yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada Nabi SAW, Kul, katakanlah, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu tetap akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib ataupun yang tak nampak dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan serta membalasnya kembali. Para ulama sebut, pernah diceritakan oleh seorang tokoh tabi'in, dia mengatakan antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, bila diceritakan tentang kematian, dia akan takut kepada Allah SWT ini dalam dua keadaan. Yang pertama adalah fi sirri wal alam. Yang pertama dalam keadaan kerahsiaan. Kita kata bahasa Al-Quran nyatakan dalam keadaan gaib, maknanya tidak dilihat, dinampak oleh seorang manusia. Langsung tidak boleh dipertontonkan tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh melalui CCTV pun tak nampak dan sebagainya. Kalau dia nak buat jahat, kalau ada ditutup, dihancurkan CCTV umpamanya. Fi sirri wal a'la. Yang kedua adalah secara terang-terangan. Baik, manusia dengan dosa bila beristighfar pada Allah, hadaf, matlamat. Para ulama sebut, bila kita istighfar, kita minta ampun pada Allah. Yang pertama kita minta ampun, Allah ampunkan, dan Allah nak tutup yang disebut sebagai aib kita dengan Allah agar tidak diketahui oleh di kalangan manusia. Yang kedua, para ulama sebut antara hadaf ataupun matlamatnya adalah agar kita tidak diazab di akhirat nanti. Para jemaah, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Anas bin Malik telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Artinya,
Si mati itu diikuti oleh 3 perkara. Akan kembali 2 perkara dan 1 perkara akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya. Hadis riwayat Bukhari. Kita tengok macam mana biografi ataupun sedikit latar belakang periwayat hadis. Antara nama yang besar dalam Islam adalah nama di kalangan sahabat-sahabat. Mereka mendapat tarbiyah secara live, secara langsung daripada Nabi SAW. Antara nama yang masyhur adalah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Para jemaah sekalian, Sayyidina Anas ini adalah anak kepada Sulaim. Siapa ibu Sayyidina Anas? Ibu Sayyidina Anas ini adalah seorang wanita Ansar, seorang kalau kita kata muslimah Ansar. Waktu mana Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah kerana perintah wahyu nak menyebar luaskan lagi tentang syariat. Setengah masyarakat kita ini, setengah saya kata ada segelintir yang terpengaruh kerana Nabi takut Nabi berhijrah ke Madinah. Tidak. Ini satu sangkaan, satu kenyataan yang kita kata yang bukan-bukan, yang tidak tepat pada faktanya. Nabi berhijrah yang pertama adalah kerana perintah Allah. Baik. Waktu mana Nabi berada di Mekah, dah boleh salat. Namun syariat perlu dikembang luaskan lagi. Di sanalah hukum hakam syariat itu berkembang, turun pelbagai tema-tema Al-Quran Al-Karim. Balik kepada Anas, ibunya bernama Sulaim. Bila Nabi SAW sampai di kota Madinah, Nabi sampai di kota Madinah ini, bila di kalangan ashab, di kalangan sahabat ini masing-masing ambil kesempatan sambut Nabi. Antara orang-orang yang beruntung pada waktu itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini dipaparkan dalam kitab-kitab sirah tentang keberuntungan Abu Ayyub kerana bila Nabi menaiki unta, masing-masing sahabat ini mengharapkan agar Nabi akan berhenti di rumah mereka. Cara Nabi menjaga, kaedah Nabi menjaga dia sudut isi hati. Nabi kata dalam bahasa mudah, di mana kenderaan yang aku naiki, di mana ia berhenti, di situlah aku akan bermalam. Akhirnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Antara pada waktu itu, kanak-kanak yang masih bergerak ke sana ke sini adalah Anas bin Malik Al-Ansari. Bila di kalangan sahabat ini, khususnya di kalangan Ansar, macam mana mereka menyambut tetamu muhajirin waktu itu di kalangan penduduk Mekah? Caranya adalah mereka ini akan menziarahi di antara salah satu sama lain. Yang kedua adalah bagi hadiah. Kita nak suruh ada tautan mahabbah, kasih sayang, kekeluargaan. Dalam bab kejiranan ni kita saling kunjung-mengunjung. Yang kedua adalah hadiah. Dalam hadis sebut hadiah yang akan melahirkan mahabbah, kasih sayang. Tuan-tuan cuba buat, cuba lakukan. Bila kita hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, rumah jiran pertama, lorong kedua, lorong ketiga dan keempat, kita buat secara boleh jadi monthly dan sebagainya. Di samping kita dapat pahala, yang kedua para ulama sebut hadis yang sahih, dia akan ada kesan di dunia. Kesan di dunia adalah disayangi di kalangan makhluk Allah yang bernama An-Nas ataupun insan, manusia. Baik, umpamanya kita berbuat baik kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita, sekejap kita bagi hadiah, sekejap kita bagi hadiah, ia akan melahirkan rasa kasih sayang. Seorang ayah, dia memikul tanggungjawab bagi makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Pasangan hidup yang normal,
Anak-anak yang baik, dia akan menghargai, di sana ada mahabbah. Di kalangan sahabat Ansar, macam mana mereka nak ikat ukhuwah Islamiah yang diajar oleh Islam? Mereka saling kunjung-mengunjung di antara Muhajirin. Yang kedua, mereka bagi hadiah. Tak tertinggal adalah yang meriwayatkan hadis yang kita belajar dalam bab apa yang tinggal dan dibawa ketika kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Ibunya Ummu Sulaim menziarahi Nabi SAW. Bila menziarahi Nabi, Ummu Sulaim ini dikata, tidak adalah hari yang paling gembira dalam hidup aku ini melainkan hari aku mendengar nama kamu telah sampai di kota Madinah ini, Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman. Ini ucapan tam. Yang kedua, dia kata, ya Rasulullah, aku ni tak ada apa-apa harta, tak ada apa-apa. Yang ada pada aku ini adalah seorang anak yang mana aku akan hadiahkan kepada kamu ya Rasulullah untuk mempermudahkan urusan keduniaan kamu, dan moga-moga anak ini menjadi kemanfaatan kepada aku dannya di akhirat nanti. Ambillah. Anas pada waktu itu usianya 10 tahun. Sedena Anas, Nabi pegang kepala, Nabi doa. Dalam hadis sahih disebut Nabi doa yang pertama adalah Allahumma attil umrah, ya Allah panjangkan umurnya. Yang kedua adalah ya wasi'a rizq, iaitu luaskan rezekinya. Yang ketiga adalah kurniakan zuriat keturunan yang ramai saleh. Tuan-tuan, Sayyidina Anas hidup 1 tahun lebih, mempunyai zuriat yang cukup ramai, dan dia ni adalah di kalangan ahli perniagaan yang sangat dikenali sebagai seorang saqi, pemurah. Berniaga saya pernah sebut dalam beberapa sidi kuliah. Berniaga tak salah, kaya pun tak salah. Yang salah adalah menjadi bakhil, ataupun kita kata kedekut. Satu tema kedekut ni, kedekut dalam bab zakat dia tak tunaikan, sedekah di waktu mana dia mampu dia tak bagi, dan sebagainya. Baik, balik pada hadis ini. Sayyidina Anas dia mendengar Nabi SAW gambarkan tentang peristiwa yang akan dilalui di kalangan manusia yang disebut sebagai mati. Dia kata si mati ini akan diikuti oleh 3 perkara. Akan kembali 2 perkara, dan 1 perkara akan tetap menemani. Dia akan diikuti oleh keluarganya. Yang kedua adalah hartanya dan amalnya. Maka keluarga dan harta akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemani. Para ulama bincang dalam bab usrah ataupun keluarga para jemaah sekalian. Tanda-tanda kematian yang baik kepada si mati ini adalah apabila dia disantuni di kalangan keluarga yang dekat. Waktu itu disantuni bukan disantuni dengan harta benda, tetapi disantuni bagaimana proses untuk menguruskan jenazah. Yang kedua adalah yang lebih besar dan lebih penting daripada hal-hal yang lain adalah disantuni dengan doa yang berterusan kepada si mati pada waktu mana dia sedang berhadapan dengan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir waktu mana kematian telah berlaku dalam hidupnya. Para jemaah sekalian, para ulama sebut menjadi satu azab, menjadi satu malapetaka, menjadi satu duka cita apabila berlakunya kematian kepada seorang manusia. Tiba-tiba keluarganya membenci tentang hal yang berlaku kepadanya itu sendiri, dengan tidak mengambil peduli, mengambil indah kepada kematiannya, sama ada tidak menguruskan jenazah, tidak mendoakannya, bahkan bergembira tentang kematian berlaku kepada si mati itu sendiri. Ini para ulama sebut ia termasuk dalam golongan-golongan yang qati'am rahim. Apa maknanya? Memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Kita banyak dengar dah kisah-kisah yang real, yang hakikatnya berlaku. Macam mana kematian seorang ayah, anak-anak bergembira untuk meraih, merebut harta benda.
kematian ibu, kematian datuk, kematian nenek dan sebagainya, ia menjadi satu pesta kegembiraan kepada di kalangan ahli waris, kerana mereka nampak yang disebut sebagai bahagian harta benda yang mereka dapat. Baik, saat kematian pastinya sesuatu yang akan tiba. Bila seorang meninggal dunia, dirinya akan diiringi ke persemadian oleh keluarga, harta dan natijah perbuatannya di dunia. Para jemaah sekalian, dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan kematian orang-orang mukmin itu ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seumpamanya bagaikan air yang mengalir di sungai yang tidak pernah putus. Golongan-golongan ini adalah terdiri daripada orang-orang yang fil laili wan nahar, pada siang hari, pada malam hari mereka berjaga malam untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mana kematian bertemu dengan mereka. Kalau kita tengok tentang peristiwa yang sedang berlaku, umpamanya masyarakat Palestin yang saat ini dah masuki hari ke-8 ke-9, yang jumlah angka yang telah gugur syahid yang diketemui dah melebihi 1,900 setakat hari ini. Itu angka yang diketemui. Jumlah yang hilang tempat tinggal dah melebihi 150,000 yang dapat dikira. Saya nak sentuh sedikit, kebetulan kita berada di ambang penting si mana banyak tempat masjid surau di beberapa negeri, bahkan kita dituntut untuk melaksanakan, kita kata, kunut nazilah. Pada jemaah sekalian, Israel datang bukan setakat menguji masyarakat yang berada di bumi Palestin yang Allah SWT pilih. Mereka ini adalah terkedepan untuk mereka masuki syurga kalau nak dibandingkan dengan kita, kerana fatwa di kalangan para ulama dunia, mana-mana warga Palestin yang meninggal, sama ada dibunuh, ditembak, disembelih dan sebagainya, hukum mereka adalah gugur syahid. Baik, kalau kita kata di sudut sejarah, mana kena ada dalam riwayat hadis yang kita belajar ini tentang apa yang tinggal dan dibawa ketika kematian dan bab mati. Para jemaah sekalian, Israel merancang bukan dalam masa setahun dua, bukan dalam masa 70 tahun lebih. Walaupun kita tahu di sudut sejarah ada menyebut tentang diisytiharkan negara haram Israel yang menjelajah bumi Palestin pada tahun 1948 bulan Mei. Sebenarnya di sudut sejarah yang terawal, kebencian di kalangan Yahudi dan Kristian adalah bermula daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Kita tahu para nabi, para rasul yang terdahulu bawa apa dia? Ajaran Allah. Wa'budullah, mereka mengajak manusia sembah Allah. Kemudian wajtanibu 'anit taghut, jauhkan perbuatan taghut. Zaman Nabi Ibrahim AS. Kemudian zaman berlalu, para nabi, para rasul, datang zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallam, kita tahu di kalangan sarjana Islam bincang. Nabi pernah sampai di kota Palestin, Baitul Maqdis, sebanyak 3 kali. Kali pertama Nabi sampai awal marah adalah sewaktu mana pada usia 9 tahun bersama dengan Abu Talib. Waktu itu adalah urusan tujarah, perniagaan. Telah ditegur di beberapa kalangan rahib Yahudi bahawasanya ini adalah tanda-tanda kenabian ini telah wujud pada badan tubuh jasad Nabi SAW. Bila kita kata urusan perniagaan, di kalangan ulama asal kata ini urusan dunia. Apa maksud urusan dunia? Orang Islam, orang selain daripada Islam boleh buat. Kita kata berniaga kalimah Kali yang kedua Nabi SAW sampai adalah ketika mana berusia 25 tahun. Pada waktu itu menjadi musa'in, pembantu kepada
Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid sebelum berkahwin, apa dia, menjadi pembantu perniagaan sampai di kota Baitul Maqdis. Ini ulama sebut adalah urusan keduniaan, ia dapat pahala insya-Allah. Yang ketiga adalah urusan wahyu Tuhan yang disebut sebagai Isra wal Mi'raj. Sampai kali yang ketiga dan kali yang terakhir kerana wahyu Tuhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, ila al-akhir al-ayah. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hamba yang bernama Muhammad SAW minal masjidil haram, daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Di mana? Baitul Maqdis. Di sanalah menjadi tempat tumpuan. Tempat tumpuan di kalangan masyarakat Yahudi pada ratusan tahun dahulu. Sarjana Islam bincang, Israel bukan namanya wujud pada 1948 pada Mei, selepas mereka mengisytiharkan negara Israel adalah sebahagian daripada bumi Palestin. Tak. Di kalangan ulama-ulama menghimpunkan fakta-fakta sejarah-sejarah asal kepada gerakan Israel untuk meruntuhkan bumi yang pernah didiami oleh para nabi, para rasul yang bernama Palestin, Baitul Maqdis, adalah bermula daripada zaman 1857 ke awal 1900. Fasal demi fasal dihadapi, ya, oleh di kalangan, ya, Jaishullah, Jaishul Muhammad, tentera Allah, tentera yang membawa panji Rasulullah SAW. Ada satu bab, satu ketika bumi Baitul Maqdis ini pernah dijajah. Islam datang melalui gerakan-gerakan, seumpamanya di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, di zaman Umar Al-Khattab, Islah kembali. Perkara ini akan terus berlaku ketika mana ambang-ambang akhir kejatuhan khilafah Islamiyah pada tahun 1920-an. Sultan Abdul Hamid ini yang terakhir telah memberikan satu kalau kita kata satu pengisytiharan bahawasanya pada waktu itu dia telah ditawarkan dengan dinar emas, bahasa yang digunakan melalui, ya, apa yang disebut oleh para ulamanya adalah unlimited. Apa dia? Agar menyerahkan tanah-tanah, bumi-bumi yang berada di Palestin itu kepada Israel. Apa jawab Khalifah Islam yang terakhir sebelum tumbang, ya, kerajaan Turki Uthmaniyah? Antaranya ada dia kata, walaupun 1 inci aku tidak akan menjual, menyerahkan bumi Palestin kepada Israel. Datang mufti yang terawal, para ulama sebut selepas daripada kejatuhan khilafah Islam yang terakhirnya, Syekh Amin Hussein, dia kata haram hukumnya para penduduk yang berada di bumi Palestin menjual walaupun 1 inci tanah di bumi Palestin kepada Israel. Namun disebabkan kerakusan dunia dan sebagainya, ada yang telah membuat perniagaan dan sebagainya, sedikit demi sedikit, di samping dijual, di samping dirampas. Inilah yang sedang diterima oleh masyarakat Palestin pada hari ini. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita nampak kekejaman yang berterusan. Ia memberikan satu isyarat pada kita. Kita tak akan sampai di sana. Yang sampai adalah pahala kita melalui doa. Kadang-kadang masyarakat kita ni bila sebut Palestin, sekejap kita kata tenang, sekejap perang, sekejap tenang. Sama ada sekejap tenang ataupun lebih lagi dalam keadaan yang, ya, genting, kita kata keadaan yang amat tegan, lebih lagi pada saat ini. Waktu inilah kita nak melazimi membanyakkan doa. Orang yang meruntuhkan dirinya dengan Allah, sombong,
adalah bila dia nampak doa ini sudah tidak perlu dalam hidupnya kepada saudara-saudara seagamanya, lebih lagi yang sedang dizalimi, ditindas dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, dalam sejarah menyebut juga, saya nak sambung dengan kitab, saya nak tutup kisah Palestin yang saya selitkan dalam kuliah pada malam ini. Sengaja saya sebut adalah tidak ketinggalan juga nama para pelajar Malaysia yang berjadi pada saat ini telah mati menghadap Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Mereka menyertai suatu gerakan peperangan membebaskan kota Baitul Maqdis, bumi Palestin, pada tahun 1956. Waktu itu student Malaysia yang sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar Mesir. Berapa jumlahnya? Tak kurang 56 ke 60 orang. Ini sejarah. Betul ke tak Ustaz? Tuan-tuan boleh semak di safarah pejabat kedutaan Malaysia berada di Mesir, termaktub secara jelas macam mana mereka menyertai latihan. Tuan-tuan boleh tanya. Yang pertama, prasyarat. Waktu mana mereka dipilih? Yang pertama adalah mereka mesti diperkuatkan dengan iman, keyakinan pada Allah, menjadi jaishullah, tentera Allah. Tidak perlu pada badan yang kita kata sado, tak. Sirah memaparkan berapa ramai di kalangan sahabat Nabi, tubuh badan kecil tetapi semangat juang yang tinggi. Yang pertama, sanggup mati syahid, punya iman yang mantap. Mereka dilatih dalam masa yang sekejap menyertai peperangan. Ada juga yang telah gugur syahid itu sendiri. Pahala orang-orang yang berjaga malam, siang hari, Imam Ahmad menyatakan bila mereka mati ni, pahala mereka ini akan terus bergerak. Diumpamakan, para ulama menyebut seumpama air yang berada di sungai yang tidak boleh disekat oleh tangan-tangan manusia. Mampukah kita menyekat air? Tak mampu. Khususnya keluarga, sanak saudara dan harta akan meninggalkannya, manakala yang tinggal bersamanya hanyalah hasil daripada amal perbuatannya di dunia, sama ada ganjaran, kebaikan atau sebaliknya. Hadis yang mulia yang kita belajar tadi, riwayat daripada Anas ni, tuan-tuan sekalian, mengajar kita tentang kepentingan amal saleh dalam kehidupan di dunia sebagai bekal untuk kehidupan di negeri akhirat yang kekal. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya, dan hendaklah kamu membawa bekal secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri daripada keaiban minta sedekah. Suratul Baqarah ayat 197, surah yang kedua. Para jemaah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kehidupan dunia ini adalah umpama seorang musafir. Apabila kita musafir ini, diumpamakan dia akan berhenti di mana tempat untuk berehat sekejap dan dia akan sambung kembali. Begitulah keadaan seorang manusia. Dan kalau kita musafir ni, kita tak akan bawa semua barang-barang kita. Kita nak mulakan musafir, katakanlah tuan-tuan ada urusan kekeluargaan dan sebagainya ke negeri Terengganu. Tuan-tuan turun satu biji kereta, tuan-tuan tak akan bawa pakaian seumpama yang nak pergi sampai tak nak pulang. Kita kata pakaian bawa sekadar yang kita nak pergi 2, 3, 4 hari ataupun lebih ataupun kurang. Baik, kita tak bawa peti ais lagi, tak bawa. Kita tak bawa yang dikatakan apa-apa yang disebut sebagai barang dalam rumah kita. Kita bawa perkara-perkara yang penting. Dan musafir seorang hamba Allah di dunia ini adalah apabila dia bermusafir ke akhirat, segala perkara yang pernah dia sayang di dunia, apa-apa bid'at, barang-barang, setakat mana bila kita mati ni, kita akan tinggalkan dan kita akan sambung perjalanan akhirat kita yang panjangnya, panjang mana perjalanan itu, destinasi yang terakhir disebut dalam hadis ini adalah sama ada kita meraih satu kejayaan yang
bersifat kekal selama-lamanya, ataupun satu kegagalan yang akan mendukacitakan kehidupan kita selama-lamanya. Lebih menyedihkan apabila kita baru tersedar untuk beramal soleh tatkala kematian telah datang menjemput kita. Bahasa menyebut an-nasu niyam, manusia ni kebanyakannya dalam keadaan kelenaan. Ya, fa idza matu intabahu, bila mati barulah dia sedar tentang betapa pentingnya amal-amal yang soleh untuk dibawa waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita tengok dalam video-video macam mana masyarakat yang berada di Palestin, yang saya nak selitkan dalam sisi pengajian saya pada malam ini. Bila kita banyak melihat tentang kehidupan mereka saat ini, lebih lagi para ulama menyatakan ia akan meruntuhkan tentang keegoan kita, kecintaan kita kepada dunia-dunia yang kita miliki, yang kita ada. Cinta dunia sampai peringkat kadang-kadang membahayakan kita apabila melenyapkan ataupun hilang tentang persediaan untuk menghadapi hari akhirat Allah SWT. Masyarakat Palestin, bagi mereka, apabila kita kata di kalangan fityan ataupun anak muda, pada waktu ini, pada saat ini, kalau mereka makan, minum, semata-mata bukan tahap untuk kenyang, tetapi untuk melangsungkan kehidupan. Dan kebanyakan di kalangan anak muda bukan setakat nak melangsungkan yang disebut sebagai kehidupan, bahkan untuk ada sedikit tenaga untuk angkat batu dan sebagainya, membali batu kepada Israel itu sendiri. Tuan-tuan sekalian, penyesalan ketika itu sudah tidak bererti. Penyesalan pada kematian ini sudah habis tempohnya. Ia juga peringatan agar tidak terlalai dengan keluarga dan harta, kemudian lupa untuk melakukan amal kebajikan sebagai bekal untuk kehidupan yang hakiki dan kebahagiaan sejati di akhirat sana. Kita berhenti azan Isyak dan kita sambung sedikit masa lagi.
Baik, kita sambung sedikit masa lagi. Tuan-tuan sekalian, keluarga dan harta biasanya menyebabkan seorang manusia itu lalai daripada mengasihi Allah. Penulis buku yang kita sebut ini dan dikupas oleh para ulama, macam mana keluarga itu tidak dilalaikan daripada mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW telah menunjukkan satu jalan, umpamanya adalah sarana Al-Quran melalui Allah SWT sendiri tentang bila kita bincang bab anak-anak zuriat keturunan kita yang terkemudian ini, lafaz-lafaz Al-Quran menyebut matlamatnya adalah Rabbi habli minas salihin, ya Allah jadikanlah anak-anak ni di kalangan orang-orang yang salih. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, mendirikan salat. Penulis buku yang kita belajar ini, dia kata lagi, keluarga yang tidak dilalaikan daripada keduniaan itu adalah mereka ini memperkukuhkan akidah. Antara amal-amal yang salih yang perlu diberikan perhatian adalah sewaktu mana sarana Nabi SAW sebut muru auladakum bis salah, suruhlah anak kamu ini mengerjakan salah ataupun sembahyang, kita kata pada usia 7 tahun. Bila kita kata ada keluarga, kekeluargaan matlamatnya adalah mawaddah wa rahmah, kita nak ada rahmat, ada kebahagiaan. Baik, dalam Islam diberikan betapa penting perhatian yang serius oleh Nabi SAW tentang pendidikan keluarga melalui salat. Bukan setakat perhatian yang cukup penting diberikan oleh Nabi SAW, bahkan Allah SWT sendiri, umpamanya doa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim AS dalam Al-Quranul Karim. Baik, keluarga-keluarga yang baik bukanlah memiliki yang disebut sebagai harta umpama emas yang sebesar gunung. Penulis buku yang kita belajar ni dikatakan lagi, keluarga baik bukanlah memiliki, kalau kita kata aset, kekayaan dan sebagainya. Namun keluarga yang baik adalah apabila mereka mampu menjaga diri mereka ini daripada terjumus, dirhumbankan dalam neraka Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT, ku anfusakum wa ahlikum nar. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran mengingatkan bila dalam bab keluargaan, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu ini daripada terjerumus, dihumbankan dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Yang perlu kita pertingkatkan, kekalkan iman, pasangan hidup kita, anak menantu kita, keluarga kita dan sebagainya. Yang kedua adalah amal-amal yang salih. Macam mana amal yang salih? Islam memandang ditekankan dalam bab yang cukup penting, as-salah. As-salatu imaduddin. Rasulullah sebut salat itu adalah tiang agama. Kalau tiang dah tak ada apa-apa, tuan-tuan sekalian, maka akan hancurlah hidup seorang manusia itu sendiri. Sebab itu saya tengok kita tengok Hamas yang diasaskan oleh Syahid Syekh Ahmad Yasin dan telah ditembak oleh Jihad Pejuang pada 2004, waktu mana pulang daripada solat fardu subuh berjemaah. Syekh Ahmad Yasin macam mana dia nak gerakkan di kalangan jaish ataupun tentera-tentera Hamas? Yang pertama adalah melalui Quran, dan Quran itu ada kaitan dengan solat. Bila ditembak tahun 2004, tahun 2004, diisi kekosongan itu oleh
Al-Syahid Al-Syekh Dr. Abdul Razak At-Rantisi pun ditembak menggunakan jet pejuang yang sama, Apache. Kita tengok tokoh-tokoh gerakan Islam, umpamanya lahir Ikhwan Muslim yang diasaskan oleh Al-Syahid Syekh Hasan Al-Banna. Macam mana pendidikan keluarga ni adalah pendidikan solat. Kita nak jayakan tema hidup di dunia dalam keadaan umpama kita kata baik dan akhiratnya baik juga adalah solat. Kalau tuan-tuan dah jadi kita kata fasal, dah jadi datuk nenek, tuan-tuan ada harapan kepada cucu-cucu. Kalau setakat berharap tentang dunia semata-mata, ya, samalah kita dengan orang-orang yang tidak ada agama. Macam mana harap dunia cucu-cucu aku nanti besar ni jadi macam ni, macam ni? Tak, sama. Biar kita ada harapan bukan setakat kebahagiaan di dunia. Yang paling besar adalah wa alhiqna biimamihim. Al-Quran menceritakan ada satu bab akhirat, Allah bagi ruang kegembiraan berkeluarga, dikumpulkan kembali zuriat keturunan itu kerana iman dan amal yang saleh yang mereka bawa. Waktu mana mati pada Allah Azza wa Jal, orang-orang yang tak pernah kita temui, umpamanya para jemaah boleh jadi ada sempat bertemu dengan datuk, nenek, ada yang tak sempat, dan di sanalah Allah akan kumpulkan kembali syarat biimamihim. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil hikmah. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.